Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi anak-anak pelajar. Pada hari ini cikgu akan kongsikan tajuk teringin dalam bab 2 berkaitan dengan gerakan Islah. Okey, gerakan Islah. Apakah maksud gerakan Islah? Gerakan Islah adalah gerakan yang berusaha mendorong masyarakat supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam. Okey, apakah kode yang perlu kamu ingat di sini adalah gerakan yang pertama. Yang kedua adalah membetulkan pandangan mereka terhadap Islam. Okey, yang kedua adalah kamu kena tahu apakah ciri-ciri yang terdapat dalam gerakan Islah ini. Ciri-ciri yang terdapat dalam gerakan Islah ni di antaranya ialah anda perlu tahu pelopor gerakan Islah. Yang pertama adalah Sheikh Tahir Jalaluddin, Syed Sheikh Al-Hadi dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Apa dia? Syed Sheikh Al-Hadi, Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan juga Sheikh Tahir Jalaluddin. Kemudian yang ketiga adalah akhbar. Mereka menyampaikan menggunakan tools iaitu akhbar. Akhbar ni anda boleh ingat dengan kodenya ANIB. A adalah akhbar dia adalah Al-Imam. N adalah neraca. Okey, neraca. Dan I apa? Edaran zaman. P adalah pengasuh. Jadi koding bagi akhbar untuk ingat adalah ANIB. Seterusnya, apakah matlamat gerakan Islah ni? Matlamat gerakan Islah ni adalah memajukan ekonomi, pendidikan, politik, sosial orang Melayu. Tak mudah ingat, ambil PES, PES tambah P, PES. Ada bunyi pula macam tu Okey, politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Seterusnya kita akan lihat yang pertama tadi dah sebut tentang apakah maksud. Yang kedua telah menyatakan siapakah tokohnya. Yang ketiga telah menyatakan apakah akhbarnya. Yang keempat matlamatnya. Okey, kemudian kita akan lihat bahawa gerakan kaum muda ini mendapat tentangan daripada siapa? Daripada kaum tua. Baiklah, kita lihat go through kepada soalan yang biasa ditanya dalam tajuk gerakan Islam ni. Soalannya adalah sebab-sebab gerakan Islah lebih berjaya. Sebab-sebab gerakan Islah lebih berjaya di negeri-negeri Selat. Okey, jawapan di sini ialah gerakan Islah lebih berjaya di negeri-negeri Selat kerana nyatakan ada 3 sebab berkaitan dengan kodenya undang-undang. Okey, apakah huraiannya? Negeri-negeri Melayu mengeluarkan undang-undang yang menghalang pengaruh kaum muda. Okey, siapa yang menghalang? Negeri-negeri Melayu. Kodenya adalah undang-undang. Kedua, undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah tanpa kebenaran sultan. Kodenya tanpa kebenaran sultan. Yang ketiga, undang-undang di negeri-negeri Melayu melarang risalah dan buku kaum muda dibawa masuk ke negeri tersebut. Apa kodenya? Risalah dan buku. Jadi kalau ditanya apakah sebab-sebab gerakan Islam yang lebih berjaya di negeri Selat, maka yang pertama tadi adalah undang-undang. Yang kedua, kebenaran sultan. Dan yang ketiga adalah buku dan juga risalah. Soalan yang boleh ditanya tentang gerakan Islah yang lain ialah, pada pandangan anda, adakah gerakan Islah sepatutnya disokong oleh orang Melayu pada awal abad ke-20? Macam susah soalan ni. Tapi sebenarnya soalan ni minta apa? Sebenarnya soalan ni adalah minta apakah matlamat matlamat ataupun perkara peranan yang dilakukan oleh gerakan Islah. Soalan ni adalah fakta. Anda perlu ingat soalan yang adalah fakta. Okey, apakah contoh jawapannya? Gerakan Islah sepatutnya disokong oleh orang Melayu pada awal abad ke-20 kerana berikan kata kerja. Kerana gerakan Islah menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia. Tahu tadi pertama?
ajaran Islam. Okey. Yang kedua, menggesa orang Melayu memajukan diri. Kodenya apa? Memajukan diri. Yang ketiga, mengkritik raja dan pembesar yang tidak bertanggungjawab melindungi kepentingan orang Melayu. Kodenya, mengkritik raja dan pembesar. Yang keempat, menjalankan sistem pendidikan yang meliputi pendidikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Yang kelima, mementingkan pendidikan fardu ain, matematik, bahasa Inggeris. Kodenya, mementingkan 3 perkara. FA, fardu ain. P, pendidikan. Kemudian pendidikan matematik dan juga bahasa Inggeris. Yang keenam, menggalakkan pendidikan untuk kaum wanita. Kodenya wanita. Yang ketujuh, menubuhkan madrasah bagi menyampaikan ajaran Islam yang sebenar. Kodenya madrasah. Okey, itu adalah contoh fakta. Tapi tahukah anak-anak pelajar semua apa yang berlaku pada hari ini? Rasanya banyak adalah yang timbul kesan daripada gerakan Islam. Contohnya madrasah. Madrasah kan banyak ditubuhkan sekarang kat Malaysia Untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran Islam yang sebenar. Itu adalah bukti-bukti. Kalau soalan tertanya tentang kebat, yang perlu anda menilai kesannya sehingga ke hari ini, itu adalah contoh contoh yang boleh anda lihat lah. Kemudian ada tak berkaitan pendidikan yang meliputi pendidikan dunia dan akhirat? Ada. Kerana ada setengah-setengahnya madrasah yang mengajar kitab-kitab berkaitan kitab-kitab agama untuk pendidikan dunia dan akhirat. Ada tak zaman sekarang pendidikan mementingkan fardu ain? Ada. Buktinya ada sekolah agama. Okey. Kemudian ada pendidikan menekankan matematik dan bahasa Inggeris. Itu sudah pasti dalam dasar pendidikan sekarang. Kita sudah ada menekankan konsep STEM. STEM, konsep matematik dan teknologi. Itu semua telah diperkasakan dalam dasar pendidikan kita. Adakah sekarang pendidikan menekankan kaum wanita? Ya, jelas. Kaum wanita sekarang sudah banyak berjaya. Okey, itu adalah contoh depan mata kita. Kita boleh lihat betapa gerakan Islam ni sehingga hari ini kesannya, impaknya terasa sehingga ke hari ini. Daripada apa kita belajar, kita rasionalkan balik semula. Jadi tak sia-sia awak belajar dalam buku teks, tetapi bila awak fikir, betul cikgu, apa yang cikgu cakap ni betul lah, memang nampak depan mata. Nampak macam tu kita belajar sejarah. Bukan kita belajar hanya sekadar menghafal. Kita harus terjemahkan dalam kehidupan kita, baru kita rasa, biarlah cikgu, biarlah pelajaran memang baiklah. Sebab apa? Kita nampak depan mata. Apa yang berlaku tu memang nampak. Barulah kita betul menghayati secara. Baiklah anak-anak pelajar, cikgu rasa cukup perkongsian cikgu pada hari ini. Sedikit sebanyak sekurang-kurangnya memberikan motivasi pada anda untuk memahami tentang konsep gerakan Islam. Terima kasih dahulu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.